Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana sekali lagi memilih untuk bersama saya Awal Asyari dalam rancangan Spotlight Tanpa Prejudis. Kita bersiaran secara langsung di Facebook Finas Malaysia setiap hari Sabtu jam 9 malam. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sekali lagi bersama dengan kita. Ingat, esok kepada yang tertinggal ataupun kena keluar sekarang ni, tak apa, boleh keluar dulu. Tapi esok siaran ulangannya di Facebook Finas Malaysia jam 10 malam. Dan terima kasih juga kepada orang-orang Sarawak yang menyaksikannya di TVS, TV Sarawak hari Khamis 10.30 malam. Hari ini kita ada topik yang cukup istimewa dan saya juga ada tetamu yang sangat hebat akan bersama saya hari ini. Tapi sebelum kita jemput tetamu-tetamu hebat kita ni, apa kata kita tahulah dulu topiknya minggu ini. Topik kita minggu ini, ada orang panggil artis, ada orang panggil anak seni, ada orang panggil selebriti. Tapi sama ke semua ni? Jom kita bersama dengan topik kita minggu ini. Nak tahu apa? Jom kita roll BT dulu. Tuan Penasihat, kita sign atau tidak? Perkembangan sinema Malaysia yang bermula seawal tahun 1933 di Singapura, termasuklah zaman kegemilangan Studio Perfilman Malay Film Production, Cathy Keris dan Studio Merdeka di Kuala Lumpur, melahirkan anak-anak seni yang berjuang dengan bakat besar di hadapan dan belakang tabir. Nama-nama besar karyawan seperti Tan Sri P. Ramlee, Datuk Jamil Sulong, M. Amin, Tan Sri Jim Samsudin dan barisan seniman dan seniwati seperti A.R. Tompel, Nordin Ahmad, Saadia, Latifah Omar, Sarima, Rosnani Jamil dan ramai lagi ini telah mencipta majlis melalui karya seni yang terus ditonton sehingga hari ini. Legasi anak-anak seni sejati dalam sejarah industri perfilman Melayu ini diteruskan dengan waris seperti Melissa Saila yang merupakan anak Allahyarhamah Mariani dan anak saudara biduanita negara Puan Sri Saloma. Juga pengarah Anwardi Jamil iaitu anak pasangan Allahyarham Datuk Jamil Sulong dan Datin Rosnani Jamil, Nur Kumalasari anak kepada Allahyarham Datuk S. Romai Noor dan seniwati Datin Umi Kalsum, dan Rusdi Ramlee anak Allahyarham Ramlee Kecik dan Nolia Gani. Persoalannya, konotasi anak seni kini mudah dilabel kepada sesiapa sahaja yang memasuki industri. Adakah generasi pewaris anak-anak seni dalam sejarah industri filem ditempatkan di posisi yang sepatutnya atau sekadar mewarisi legasi hebat yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu mereka? Ada tarian, ada nyanyian, dan ada siapa lagi? Ya, itu dia, adalah saksikan Darah Anak Seni. Itu yang kita akan bincangkan dalam topik kita minggu ini. Legasi anak-anak seni, seniman dan juga seniwati ini tentunya memberikan perspektif yang baru kepada kita. Nak sekarang ni orang kata zaman dah berubah. Jadi orang kata legasi-legasi mereka ini perlulah mengikut peredaran zaman semasa. Itu yang kita akan bincangkan bersama dua orang tetamu yang cukup hebat. Saya daripada tadi cakap hebat sebab dia orang ni memang hebat. Nak tahu siapa dia? Jom kita berkenalan dengan tetamu kita minggu ini. Tak bagi! Mati! Mari tu bini aku, hari untuk anak aku. Kau ni apa? Kau belarang, kau balik lah. Kau menyebuk lah kau. Tak apa, aku balik. Sabar. Benda ni. Aku nak cek apa budak ni bawa. Benda tangkal. Apa pula tu? Nak duduk makhluk. Hei, tolong! Basah cushion aku nanti. Saya sembah kaki makhluk. Jangan kau sembah aku. Syukur Alhamdulillah. Yang Oji ingin ucapkan. Tumpang taruh beg boleh? Okey? Di titik sembun pagi. Sah, kau okey tak? Dari tadi kau senyap je. Aku risaulah pasal kakak aku. Kenapa? Adalah. Betul-betul. Aku setuju. Kau kena viralkan diorang tu. Lagi apa yang berlaku? Tunggu je. Kisah kau tunggu sini. Aku pun kenapa dengan jering? Zaman itu jering tu pendek, keladak. Tak sesuai dengan saya je. Tidak sabar.
Kan dah kata hebat-hebat tetamu kita minggu ini. Okey, bersama saya sekarang ni 2 orang tetamu, 2 orang karyawan seni yang cukup saya hormati. Saya pasti anda penonton dekat rumah pun selut dan juga suka melihat karya-karya mereka. Orang yang berpengaruh, yang lahir daripada keluarga seni yang memang kata penyambung dan juga pewaris bakat-bakat mereka. Kat sebelah kiri saya primadona Fauziah Dato' Ahmad Daud yang Beri tepukan gemuruh waris ya. kepada seniman Allahyarham Dato' Ahmad Daud dan seniwati Allahyarhamah Datin Saadia, dan sebelah kanan saya tetamu kita Adlin Ahmad Ramli merupakan anak kepada seniman Allahyarham A.R. Tompel dan seniwati Ruminah Siddiq. Apa khabar bang? Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Spotlight. Yes. Terima kasih mengundang kami. Terima kasih. Kita undang tak apa, tapi yang datang tu yang macam hebat sangat. Kadang-kadang kita undang-undang orang tak datang. Kita ada beberapa episod yang lepas kita tengok Spotlight ni, tengok awal konten dia dengan pengacara dia, macam kita rasa kita kena datang lah. Kena datang. Dan sebentar lagi kita ada seorang lagi tetamu yang kita akan bersama dengan beliau secara maya, iaitu Najwa P. Ramli sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu, macam saya katakan tadi, saya tak tahu siapa nak jawab dulu lah kan. Ada orang panggil artis, ada orang panggil anak seni, ada orang panggil seniman, seniwati dan sebagainya. Apakah beza dia, persamaan dia, ataupun itu adalah datangnya daripada keluarga yang sama ataupun tidak? Anak seni lah. Anak Kalau seni kami lah. berdua ni anak seni. Bukan Kita tak selebriti. masuk zone kategori, tak masuk kategori selebriti, influencer, retis yang angak sepak. Retis tu rasa nak sepak. Itu kita yang akan sentuh sekejap lagi. Yang itu paling menyakitkan hati. Kita memang anak seni sebab kita daripada benih dan rahim orang seni. Rahim pun setuju? keluar. Betul, agree. Agree. Sebab artis ni dia bukan mesti pelakon aja kan, dia penyanyi pun dalam kategori artis juga. Betul. Kan? Even painters, sculptures pun biasanya dia artis juga. Macam mana bang? Penari pun artis juga. Penari artis juga. Kan? Dan juga kalau macam selebriti tu macam-macam lah, tak mesti dalam seni kan. Dia mungkin dia ahli sukan, dia bintang negara apa semua kan. Dan yalah, hari ni kalau misalnya kita cakap tentang anak seni, lagi-lagi darah anak seni tu yang mengalir. DNA kami ni berdua ada. Okey. Tu pasal saya pelik sebab saya ada sentuh benda ini bila ada satu talk lah dengan satu persatuan. Dinyatakan bahawa adakah anak-anak seni ini terbela. Tetapi dia merangkumi semua tau Adlin. So saya kata ini salah ni. Mereka ini penggiat seni. Penggiat seni pula lain. Penggiat seni lain. Okey, saya nak tanya. Gelaran ni telah distereotip sekarang ni. Mana-mana pergi pun anak seni kita datang hari ni kan. Jadi macam mana tu? Setuju ataupun tidak yang orang tak sewenang-wenangnya menerima gelaran anak seni tu? Dia macam ni lah. Saya rasa dari segi kefahaman orang, siapa-siapa yang terlibat dalam bidang seni tu, yang bergiat dalam tu, orang letakkan dia sebagai anak seni. Secara generalnya. Secara general. Tapi itulah dia, kalau macam specifically tajuk darah anak seni ni, dia memang siapa bapa kau, siapa mak kau, siapa keturunan kau. Dan itu Fauziah Ahmad Daud dengan saya melengkapi lah. Okey, saya nak tanya. Alhamdulillah. Saya nak tanya Kak Eji, apakah ciri-ciri khas sebagai anak seni? Ciri-ciri khas. Dia perlulah daripada susu galur keluarga seni, darah seni. Ya, satunya memang tak boleh dinafikan, both your parents memang di dalam industri seni. Okey, tak kira lah sebagai seorang pengarah, sutradara, pelakon atau apa. Macam saya, arwah mak seniwati, arwah ayah seniman. Betul. More to be one lah. Dia more to being a performer. Okey, maka muncullah bertemu, wujudlah Fauziah Ahmad Daud. Alright, okey. So itu yang maksud saya tadi, benih dan rahim anak seni. So macam mana mereka yang memang tak ada DNA orang anak seni ni mengakui mereka anak seni? Berbalik kepada apa yang telah dijawab oleh Adlin tadi. Tanggapan orang. So to me perkataan stereotip tu saya tak suka tau. Sebab bagi saya itu tanggapan yang negatif sebenarnya. Because you main chop aja orang sebagai anak seni. It's wrong. Terasa okey. Okey, ada juga orang kata, dia kata, alamak, itu nak gelaran je pun. Bukannya membawa maksud apa-apa. Dia bukannya macam Dato' Ship ke Tan Sri ke apa yang you kena salute, kena bagi salutation dan sebagainya. Orang dapat Dato' Ship pun sekarang sesiapa pun boleh dapat lah. Wan. Saya okey je kalau misalnya kata benda ni diguna pakai. Itu kita terbuka, tak ada sekatan apa-apa pun. Cuma maknanya bila dia orang
nak ambil title anak seni tu, they have to behave like one lah. They have to really truly understand the craft. Yes, betul. Kalau tak faham craft seni, you tak mengenali itu seni. Betul. Macam mana you mengakui you anak seni? Bila kita duduk dengan anak seni ni, dia punya semangat tu lain tau. Sebab Memang. mereka ada satu rasa macam tanggungjawab. Dia ada rasa macam sayangkan industri ni sebab Sangat. mereka membesar dengan industri ni. Ya. So bila ada orang-orang yang macam baru setahun dua masuk industri ni, buat kucak-kacir, memburuk-burukkan nama, Ya. benda tu jadi satu kemarahan kan? Kemarahan. Kalau saya marah. Saya berbalik kepada, kalau kamu tidak memahami apa itu seni, faham betul-betul. Untuk memasuki seni ni, you kena faham betul-betul apa itu seni. Ya. Okey, seni ekspresi jiwa bukan benda main-main. Alright? Dan you tak ada hak untuk mengakui you anak seni kalau you tak faham. Okey, itu satu. Kemudian sesiapa je sekarang boleh nak ibarat merampas seni itu. Ya. Dan dia tak ada langsung memahami dan menghormati. Betul. Because seni is a craft. Okey. They have Saya nak to bagi satu understand that. situasi lah bang. Okey. Dia katakan tadi kan kita kata di awal rancangan tadi dia anak seni ni dia kena juga ikut peredaran zaman. Tapi orang kata alamak Adlin Ahmad Ramli sekarang ni kita orang TikTok, Instagram, Facebook pun seni juga. Ingat senang ke nak menari, nak dapat follower, nak tengok orang tengok berjuta-juta view tu. Susah juga benda tu. Kenapa kami tak boleh nak gelarkan kami anak seni? Sebab kita ni seni ni benda ni. It's arts. Tak boleh. Sebenarnya macam saya cakap tadi, kalau kita nak bermain dengan kefahaman sebenar tentang anak seni ke tak anak seni ke, sebab itulah yang saya observe sekarang, rata-rata siapa-siapa yang bergiat dalam bidang seni, dia ni adalah mereka-mereka yang dianggap macam seni itu adalah ibunya. Jadi siapa-siapa yang bergiat di bawahnya automatik dia macam anak seni. Betul. Kan? Tapi dalam istilah kita double anak seni lah. Darah daging kita dah masuk kan. Dan pada saya, kalau misalnya kata nak bercakap tentang perkembangan zaman baru, tentang macam mana anak seni perlu bergiat, kita tak nafikan memang all this new approach, new teknologi, social seni. media, TikTok ni semua is a pilihan untuk kita bergiat kan. Betul. Cuma bezanya kalau saya melihat saya punya tanggungjawab terhadap craftsmanship seni yang lebih bertanggungjawab tu, bukan maknanya yang tak bertanggungjawab, tak, saya lebih mengikutkan kepada pengkaryaan seni itu supaya dia lebih matang dan baik. Jadi saya agak mengenepikan sedikit tentang seni-seni luaran ini. Seni-seni luaran, sifat dia yang entertainment, yang itu tak salah. Tapi itulah level-level generasi sekarang yang tak ada pengalaman apa-apa, tak ada darah daging ataupun backstory, dia orang can participate. Tapi level itulah dia orang bermain kan. Tapi maka itu mereka menjadi touch and go kan? Itu lahirlah benda-benda the pro and cons. Touch and go, miss segera. Ada lagi. Betul kan? Betul. Because mereka tidak go through the struggle, the process, Tak faham. the penerokaan. Okey, nak apa cakap- yang mak ayah kita lalui. Nak cakap pasal struggle lah. Okey, tadi tu kita dah clear pasal gelaran tu. Tapi sekarang ni Kak Uji bermula sebagai seorang penyanyi, kemudian aktor dan kemudian mengacara, mengarah, jadi guru lakonan dan sebagainya. Jadi 100% ni diri Kak Uji ni, saya nak tanyalah berapa peratus yang Kak Uji rasa datangnya daripada darah seni yang mengalir tu dan berapa peratus lagi atas usaha ataupun you determination dan juga minat you dalam dunia seni? 50-50. 50-50 ya? Okey, terus terang saya memang bermula sebagai seorang pelakon dulu 11 tahun. Oh, pelakon, maafkan saya, pelakon dulu. Tapi saya tak minat dah boleh tengok kat ojtv.com. Saya memang tak minat berlakon ketika itu. Saya ke arah menyanyi. Nak sangat jadi penyanyi. Alright. Di Singapura masa tu? Lari ke Singapura jadi penyanyi. Alright. Dan dah ditentukan saya menjadi seorang aktor. Ya. Okey. But I should say 50-50 kerana saya ingat kata-kata mak ayah, jangan sandarkan atas nama Ahmad Daud dan Sadiah. Kalau benar-benar ingin berkecimpung dalam industri ni. Maknanya saya diwajibkan untuk keluar mencari ilmu. So I have to go through that struggles awal. Siapa kata jadi anak Ahmad Daud dan Sadiah membukakan ruang dan peluang yang besar untuk Fauzia Ahmad Daud? Mungkin ada sikit masa tu. Fauzia Ahmad Daud tu anak seniman dan juga seniwati. Mungkin. No. Saya bercakap terus terang, tidak ada langsung. Saya kena go through the process seperti orang biasa juga kerana mak ayah saya tidak mengizinkan benda-benda itu berlaku. Bayangkan Azura itu apa orang kata box office segala macam kat Adli. Dahsyat tu Azura tu. Woi, dahsyat Azura tu. Okey. Dahsyat. Tapi mak ayah saya tak izinkan saya untuk berhayal dengan that fame. So I have to stay grounded all the time. I boleh menang berapa banyak award pun it's important for me to stay grounded.
That's why you are still here until today. Alhamdulillah. Wah, macam tu Macam abang pula. Tadi kita ada cakap masa off camera tadi, dia kata mula-mula dia tak peduli pun pasal dunia glamour ni. Masa arwah aktif lakon dan sebagainya. Macam mana abang boleh terjerumus dalam dunia seni? Okey, dia macam ni. Berbalik pada yang awal yang aku cakap tadi. Advantage menjadi anak seni ni berbapakkan A.R. Tomper dan Mak Amah tu sebenarnya. Kalau awak tanya saya, dia sebenarnya dia tidak, bukan sebab saya mencapai apa yang saya capai ni. Sebab saya bagi contoh mak saya tak pernah pun panggil saya berlakon bagi jalan, tak ada. Badul pun abang saya at one time dia memang pada era zaman dia tu saya tak pernah bekerja di bawah produksi AR Badul memberi jalan advantage sebagai anak, tak ada. Sebenarnya it's purely on saya punya own effort. Apabila umur saya 17 tahun, bila saya sedar yang rupanya saya rasa macam saya ni anak mak saya dengan bapak saya, and Badul pun pada ketika itu dia dah berada di diminishing dia punya era kegemilangan dia. Jadi saya bertanyakan diri saya tentang apa sebenarnya minat saya, apa yang saya nak buat. Dan saya meneroka langkah sebagai orang biasa untuk develop saya punya skill acting, kreativiti saya, jadi artis budaya, menari semua benda pentas semua kan. Orang ingat tiba-tiba jadi Daniel Ramli kan. Saya ingat lebih kurang dalam 10 tahun selepas itu, apabila saya masuk ke level mainstream, baru orang tahu yang ini anak A.R. Tomper. Betul. So meaning the beginning era of saya masuk tu awal is purely on kita punya effort. Effort dan minat sendiri. Kan? Okey. Baiklah, banyak ni belum mula apa-apa lagi dah panas. Panas. Kita akan berehat sekejap. Kita nak redakan kepanasan ni. Kita ada VT untuk anda semua penonton-penonton di rumah. Jom kita saksikan. Bakat tu yang sebenarnya kita nature, bukannya setakat semula jadi ataupun ada darah daging dalam keluarga. Asah bakat tu sampai bakat tu jadi satu yang semula jadi buat orang tu. So tak semestinya orang tu lahir daripada keluarga seni apa ke. Yang keluarga seni tu bonus, terpulang pada diri sendiri, pada orang tu apa yang dia nak. Misal kata saya daripada awal bangku sekolah lagi, saya memang suka layar seni, saya suka menyanyi, saya suka buat lagu, saya suka menulis, berpuisi-puisi. Zaman sekolah dulu banyak puisi lah. Yalah Puppy Love, Cinta Monyet apa semua kan. So daripada situ kita boleh katakan bila kita nurture, bila kita asah bakat tu insyaAllah menjadi. Practice makes perfect. Saya ni simple je. Saya tak ada pula rasa macam anak seni tu sangatlah special ke. Tak ada pada saya. Dia satu kejaya Belle tu bagi saya dia lebih lagi kesenian dia lah, sebab dia sangat metal. Lakon dia sangat banyak watak yang dia boleh buat banyak genre Macam saya ni tidak ke arah Belle. Saya ni lebih santai Saya tidak macam terlalu metal macam pelakon semua watak saya ni. Daripada dulu pun saya tidak bawa watak yang terlalu berat-berat. Tapi kalau Belle dia memang sangat-sangat jaga dia punya lakonan dia, sangat jaga dia punya apa dia nak buat macam tu. Lain lah, sebab tu saya rasa saya tak boleh berlakon sangat. Sebab apa? Saya kurang fokus tau. Sebab pelakon ni you perlukan satu fokus yang sangat banyak. Ini kalau dah kita berlakon, saya buat fikir anak kat rumah payah juga kan. Saya rasa saya tidaklah begitu hebat macam Belle ke macam tu. Saya simple je lah. Cuma saya dapat kelebihan tu sebab saya berlakon daripada kecil. Ya, bersama kami lagi dalam Spotlight dan dua orang tetamu yang sangat-sangat saya hormati, Alina Ramli dan juga Fauzia Datuk Ahmad Daud ada bersama kita hari ini. Dan sekarang kita nak ucapkan selamat datang kepada Najwa P. Ramli, iaitu cucu kepada Seniman Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan anak dia kepada Allahyarham Nasir P. Ramli. Apa khabar Najwa? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khabar baik. Okey. Kak Oji ada sini, Abang Adlin ada sini. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah kepada Najwa kan. Najwa membawa darah orang kata insan seni yang paling dikagumi, paling dihormati, yang paling boleh orang kata paling berbakat lah untuk negara kita Singapura, Brunei dan sebagainya. Jadi apa perasaan ataupun berat tak nama tu kepada Najwa sendiri? Macam saya tidak hidup waktu zaman arwah atuk ada. Yang saya lahir pun tahun berapa. Cuma saya ni generasi yang ketiga. And then sebenarnya kalau jujur saya kata sebenarnya itu satu agak terbeban untuk saya sebab ramai orang suka compare kan antara saya dengan beliau. Beliau adalah seorang yang sangat hebat. Saya tidak. Saya cuma meneruskan legasi beliau dengan atas kemampuan saya, apa yang saya mampu sahaja. Saya tidak buat semua. Tapi alhamdulillah saya pun
yelah kita berada dalam keluarga anak seni ni kan. Dan mak saya juga. Jadi saya memang bapa saya, mak saya. Jadi itu je lah yang saya tahu. Ini adalah periuk nasi kami lah. Okey, saya satu lagi soalan nak tanya. Proses Najwa dalam membina nama boleh dikatakan agak panjang juga kan? Adakah rasa kerana beban seni itu tidak segah Allahyarham Datuk sendiri? Oh, tidak. Proses itu sampai ke hujung nyawa kita pun kita still kena ada proses. Saya bukan di sini saya tidak mencipta nama untuk menjadi seorang popular, tidak. Ini adalah periuk nasi saya, periuk nasi keluarga kami. Saya kena sentiasa belajar, saya kena sentiasa berjumpa dengan sesiapa sahaja sebab benda itu pun ilmu. Ilmu bukan hanya sekadar apa yang kita belajar dekat sekolah. Kadang-kadang bila kita bercakap, kita bergaul, kita bekerjasama dengan orang baru, orang lama, itu pun belajar. So proses itu akan sampai bila-bila. Alright, okey. Kita simpan sekejap Najwa. Sambil-sambil tu kita borak juga dengan kita punya tetamu di studio. Abang Adlin, dikira sebagai generasi pembikin bebas yang mempunyai falsafah seni dan juga ideologi yang tersendiri. Borak dengan abang pun orang tahu yang abang ni memang datangnya daripada acuan yang lain. Kan? Abang punya semangat, abang punya ideologi memang hebat. Jadi apakah ciri-ciri khas Allahyarham A.R. Tompel dan juga seniwati Ruminah yang terus abang warisi, abang rasa? Adakah secara personalinya, saya pun tak sempat bersama dengan diorang, abang rasa diorang masa muda-muda tu macam abang ke? Dia punya semangat, dia punya ideologi, dia punya... Awal, arwah bapa saya meninggal masa aku umur 8 bulan. Jadi memang aku tak ni. Betul. Hanya mak berceritakan tentang saya. Dan bila saya nak kenal bapa, saya tengok macam apa jadi pada bini dia, iaitu mak saya. Dan juga macam mana A.R. Badul. Abang Badul, dia sempat melalui zaman kanak-kanak dia tu berada sepentas dengan bapa dan ikut syuting tu. Itu benefit Badul. Saya tak. Tapi mengikut kefahaman daripada apa yang diceritakan oleh abang-abang saya, adik-beradik saya dengan mak saya. Arwah bapa saya A.R. Tompel ni, saya bukan nak cakap dia sebab dia di bapa saya. Tetapi saya sebagai orang yang bergiat dalam bidang seni ni dan tengok macam mana kemahiran craftsmanship dengan apa semua. A.R. Tompel ni dia memang seorang yang genius pada saya pada ketika itu, era itu. Dia memang multiple skill dia ada. Dan saya sampai sekarang pun saya tak rasa saya meninggal pun saya boleh beat pencapaian dan juga achievement yang bapa saya dah capai. Saya cakap terus-terang. Mungkin ada sikit-sikit abang warisi? Banyak saya warisi. Semua banyak. macam mak bagi tahu saya apa yang saya buat, semua yang bapa saya buat. Contohnya tanpa saya boleh lari tanpa melarikan diri. A.R. Badul terperangkap pada era zaman pementasan bangsawan, live performance before zaman filem. Aku pun awal-awal kemasukan aku yang 10 tahun tu, aku berada dalam ruang yang sama. Aku menulis, aku mengarah, aku berlakon, aku menari gelik macam bapa aku menari apa semua yang aku tengok dalam gambar-gambar apa. Itu semuanya aku buat benda yang sama. Tanpa aku mengajuk-ajuk, mengikut-ikut, tetapi traits dia tu sama. Dia macam dia magnetize. Dia magnetize. Jadi dari segi macam contohnya arwah bapa saya, the first film Malay directors at that time, itu unbeatable. Itu in the factual thing. Dan juga tengok kepada Abang Badul pula. Abang Badul, saya tahu sampai mati pun saya tak boleh beat pencapaian dia. Apabila dia pada zaman dia Kak Oji all filem title nama dia Panglima Badul, Tuan Badul, apa Badul, semua Badul dia. Dia dah create branding kan? Dia ada branding dia. Dia memang tapal lempang habis lah at that time. Which is kalau kau tanya aku sebab itu apabila saya memasuki industri ni, nama bapa saya A.R. Tompel. A.R. bermaksud Aman Ramli Tompel. Itu nama komersial dia. Badul bawa A.R. Badul. Nama stage name dia, popular dia. Amran terus ambil direct dia. Amran Tompel. Saya A.R. saya tak bawa, Tompel pun saya tak bawa. Saya bawa Adlin Aman Ramli. Itu bukannya main-main, itu dengan thinking, strategizing. Dalam arti kata, bukan saya nak menafikan bapa saya ataupun A.R. Badul. Tapi saya cakap, saya kena banner saya punya route sendiri, laluan saya sendiri, approach saya dan kejayaan saya sendiri. Kejayaan dalam arti kata, saya Adlin Aman Ramli. Sebab tu, saya tak awal-awal dulu, aku tak masuk komedi-komedi ni. Aku masuk serious acting. Aku masuk teater. Aku masuk serious acting. No funny-funny. Tak ada. You know all that. Branding. You nak positionkan benda tu. Sebab
you tak nak riding on dia punya Betul. popularity and Ya, everything. ya, So that is pada aku ni. Sebab itulah Okey. sekarang ni Wal, Ya. apa yang aku buat ni maknanya sebenarnya adalah memang responding to whatever existing yang ada dalam Okey. magazine. Okey, Kak Oji. Abang Lee dah cerita part dia. Kak Oji pula lepas ni saya akan tanya. Tapi saya nak pergi dengan Najwa sekejap je. baik. Najwa nak tanya. Melihat seni arwah datuk dan juga ayah Najwa kan. Apakah proses yang perlu mereka lalui untuk, kalau Najwa diceritakan ke ataupun Najwa masih ingat ke, untuk bergelar orang-orang yang hebat macam tu? Okey, saya seperti mana semua orang pun tahu, saya memang tidak dibesarkan oleh bapa saya. Saya tidak tinggal sebumbung. So banyak benda yang mungkin tak ada nak dibualkan. Cuma pada hujung-hujung hayat arwah baba saya ada melibatkan diri dengan satu konsert lah. Kita buat tribute to P. Ramlee. Jadi itu yang betul-betul orang kata perkenalan antara saya dengan arwah baba yang saya dapat bercakap lama. Saya rupanya bila baba saya nak bercakap lama dengan saya tu, sebenarnya dia bagi tahu dia kalau boleh dia tak nak anak-anak dia semua terlibat dalam seni. Dia semua dia tak nak. Sebab dia kata susah jadi anak seni, susah. Tapi dia tengok saya dengan kakak saya degil. Kami bukan berdegil untuk nak teruskan dalam industri seni sebab mama pun dalam industri juga. Jadi kita pusing-pusing situ juga. Betul. Jadi bila hujung-hujung tu arwah bapa cakap, dulu masa P. Ramlee ada, aku ni hidup susah, dia kata. P. Ramlee memang tinggalkan aku. Dia bukan tinggalkan sebab apa, tinggalkan sebab Bekerja. aku nak kau usaha sendiri. Jadi itu. Jadi sebab bila babah tahu saya buat, and then last kali saya buat konsert dengan dia nampak apa usaha yang saya buat sebelum ni. Sehingga kan pada tahun 2004 saya memang ambil keputusan untuk saya nak semua belajar tentang seni. Saya masuk di Akademi Seni Kebangsaan pada 2004. Dan bila saya dah grad tu, baba saya datang, baba saya kata, "Okey, baba restu apa yang Najwa buat." That time saya rasa macam rasa macam completely dalam hidup kan. Sebab sebelum ni rasa macam tak balance je. So sebenarnya memang betul apa yang baba kata, jadi anak seni itu susah. Tapi saya tak kisah, saya nak hidup dalam kesusahan itu sebab tidak ada benda yang untuk mudah untuk kita ke arah senang. Kita kena berusaha. Kak Oji setuju tak? Ini semangat ni lah yang kita katakan darah seni ni yang mungkin tak ada pada orang lain. Tapi The love. The love tu. The passion. Wal, dia cerita ni pada to the certain extent dia sampai pada peringkat existent, kewujudan dia. and our function in our life. Yes. So ini cerita bukan isi occupation nak jadi apa, cerita-cerita tak. It's like macam sumpahan, the curse, inilah dia laluan kau. Ibaratnya Kau kalau dah pilih contohnya ini, kau dah pilih ini. Kak Uji pula saya masa tu. pernah cakap, jangan sesekali melacurkan seni. Saya keluarkan kata-kata itu. Betul. Sebab ramai yang saya tengok dah ke arah itu, melacurkan seni. Seni ni bukan benda main-main, betul tak Adli? Betul. Satu, ianya anugerah. Dia bukan benda main-main. Tak semua orang boleh berlakon. Betul. Tapi untuk mendapat gelaran seniman, seniwati seperti apa arwah ayahnya dapat, arwah mak ayah kita semua dapatkan. The struggles they had to go through waktu depan mata saya tu saya nampak di studio Jalan Ampas. Bila Jalan Ampas tutup. Being paid $500 ketika itu. You know, yelah you dapat quarters, you IPIA semua dibayar. Tapi bila studio Jalan Ampas tutup, apa yang mereka harus lakukan untuk meneruskan kehidupan dengan anak-anak semua. You know? Itu saya nak tanya soalan saya seterusnya. Disiplin kan macam ni, mereka ni dididik di zaman studio. Walaupun tak ada macam Najwa tadi boleh pergi Akademi Seni Kebangsaan. Tapi macam orang-orang seniman seniwati kita zaman dulu tak ada. Tak ada, memang tak ada. Memang Disiplin datang daripada hati. Daripada hati, and they had to go through audition. Bukan mudah-mudah. Even Tan Sri P. Ramlee, he started off bagaimana? Mak saya kena go through audition. Walaupun mak saya bermula umur 9 tahun tak silap saya. You know, tapi go through audition untuk menggantikan kakak dia, arwah Seniwati Mariam. You know, but that was their school. Studio itu adalah sekolah mereka. Betul, itu. Di mana mereka dididik disiplin tentang disiplin, tentang memahami apa itu seni, menghormati apa itu seni, your craft, everything, the skill, everything, you know. Itu yang diberikan kepada saya lah, apa yang saya harus lalui. Masa mula-mula
saya mendapat watak utama dalam cerita-ceritamu. Ya. Ya Allah awal, kat situlah saya memahami. Rupanya disiplin bukan hanya datang awal. Betul. Bukan. Kan itu. You know, saya belajar banyak daripada arwah mak saya. Itu dalam seni lakon. Betul. Seni nyanyian daripada arwah ayah. Dengan bapak saya, jangan main-main. Satu ayat aja. Saya ingat lagu filem abang, Simfoni Kasih. Ya. Perkataan pertama, dengarlah tu aja. Daripada 9 malam sampai 12 malam, Adeline. Ayuh. Tak lepas. Nak rekod. Dia kata, you are telling a story, Fauzia. You are telling people, now listen. Dengarlah kalau orang saya kan. Dia suruh I buat apa tau? Kau balik, kau pergi minum minyak tanah. Kau telan minyak tanah. Besok. Banyak sebenarnya cerita-cerita saya nak korek. Tapi sebelum itu, saya nak tanya satu soalan sebelum kita lepaskan Najwa. Najwa, bila melihat sekarang kan dunia seni kita dibanjiri dengan ramai orang yang mencubalah nak menjadi anak seni, jadi selebriti dan sebagainya. Najwa yang boleh dikatakan ada darah seni yang mengalir, memang pure anak seni ni. Apa pendapat ataupun apa yang you lihat mengenai industri seni sekarang? Oh, okay. Memang kita tahu sekarang banyak program-program reality TV, banyak yang datang daripada sana. Kira macam itu, kira macam diorang lompat lah, tak ikut progress kan, tak ikut proses. Tapi saya tak boleh nak menghalang sebab benda tu bukan kuasa saya pun. Saya redha dan tapi satu je saya ingat, rezeki itu Allah Ta'ala yang bagi. Saya percaya dengan rezeki. Alhamdulillah keluarga saya semua pun sampai sekarang masih lagi dalam industri. Walaupun macam-macam yang kita dengar, ada setengah-setengah production kata kena ada followers lah, kena ada apa. Tak apa. Saya redha. Saya tak nak dengar pun semua benda tu. Saya percaya dengan rezeki. Dan siapa yang masuk tu pun itu kira bonus untuk diorang lah, rezeki diorang. Siapalah saya untuk nak menghalang semua tu kan. Betul je. Terima kasih banyak-banyak Najwa kerana sudah bersama Sama-sama. kita. Najwa, teruskan membawa legacy. Bye Abang Arlin. Bye Fauzi. Bye darling. Bye Abang Awal. Thank you. Bye-bye, terima kasih. Itu dia Najwa Piramli. Terima kasih banyak-banyak. Tapi sebelum kita sambung cerita dengan tetamu kita yang cakap panas sikit. nak bagi panas ni, kita tengok VT ni dulu. Lepas tu kita panas. Dinamakan bersempena satu watak yang pernah dimainkan ibunya, Allahyarhamah Datin Umi Kalsum dalam filem Tangisan Ibu, Nur Kumalasari yang mula dikenali seawal era 70-an adalah antara pewaris legenda filem Melayu klasik di Singapura seawal era 1940-an. Nur yang mula meleda menerusi filem Menanti Hari Esok pada 1977, selain memiliki hits seperti Mata dan Aku di Sini, merupakan anak Umi dengan pelakon dan pengarah Allahyarham Dato' S. Romaino yang juga merupakan antara pendiri Cathy Keris. S. Romaino menerusi perkahwinan terdahulu dengan pelakon Allahyarhamah Siput Sarawak, dikurniakan seorang anak perempuan iaitu Ithnaini yang lebih dikenali sebagai penyanyi, pelakon dan pengacara Anita Sarawak. Seperti Umi Kalsum dan S. Romaino, pasangan Nur Madiah dan Aziz Jaafar yang juga pelakon dan penyanyi terkenal meninggalkan legasi pada anak mereka, Azlina Aziz, manakala adiknya Liza Aziz lebih cenderung pada nyanyian. Begitu juga tiga anak pasangan Allahyarham Husin Abu Hassan dan Allahyarhamah Mahyun Ismail, iaitu Dila Husin, Fairuz Husin dan Faizal Husin yang membentuk keluarga besar seni bersama sepupu mereka Latif Ibrahim, Datuk Khatijah Ibrahim dan Sofia Ibrahim. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Spotlight dan kita panaskan kerusi Spotlight kita. Yeah. Okey, tadi saya suka Kak Uji. Which one? Sekarang ni orang panggil kita retis. I tak suka sepak orang tu panggil kita. Tak ada dalam Dewan Bahasa dan tak ada Diorang dalam mengata kamus. kita tu sebenarnya. Come on. Kamu orang harus menghormati profession kami seperti mana kita dididik dengan penuh adab untuk menghormati profession mereka yang berkerjaya di luar sana. So jangan nak sesuka hati mulut tu mengata kita retis. It's artist. Tapi Kak Awal, memang ada this
all artis yang memang retis. level dia dipanggil retis je. Tapi you kena be very ciri-cirinya. Dia ada mohon maaf ni lah yang menggeletik tentu pasal culture shock dengan perasaan kerja yang baru kerja ni. tak berapa nak ni tapi macam wow sangat kan. retis Itu lah kau tu. retis Yang berangan ni lah. Yang baru muncul dan berangan. Baru yang lama pun ada berangan tu juga macam tu kan. Tapi okey. kita je tu memang sama jugalah. Kau lempang kiri aku lempang kanan lah kalau benda tu letih kat kita. Faham. Yang ada 1 juta follower. 1 juta follower. Okey, Kak Uji sebagai guru, mentor, orang kata dulu teknik pengajaran lebih serius kerana rasa sakit dan juga peritnya nak bergelar anak seni, nak membawakan watak-watak dan sebagainya kan. Jadi mengapakah kaedah seperti itu harus diteruskan kepada generasi baru sekarang? Adik, membawa watak tu satu hal, Dek. You know, memahami itu. You belajar pun, you tak faham, there is no point. Do you agree with me, Adli? Betul. You have to faham and then you have to hadam. You absorb. Okey, contoh. Interpreting a scene is not an easy thing to do. Betul tak? Betul. Interpretasi sesebuah adegan itu bukan benda yang mudah untuk dilakukan. Okey, itu yang kita dididik, the school of thought. Saya dididik itu oleh Seniwati Saadia ketika dia menjadi pengarah wanita pertama di Malaysia. Ya. Untuk filem Cinta Kunci Timur. Saya tidak pernah terfikir itu because saya zero knowledge. You know, saya learn everything basic tu di rumah Taman Melawati lah. 1 bulan sebelum melangkah masuk ke set, dia mendidik saya persiapan seorang aktor. Ketika itu saya tak kenal pun Stanislavski, Adli. Yalah. Saya tidak mengenali siapa Stanislavski, saya tidak mengenali metod itu, metod ini. Bahawa kita sebenarnya kena buat persiapan. Arwah emak lah. You see, I come from her school of thought. Betul. Okey, itu mak. Arwah ayah lain pula. Sebagai pengacara. Now is how you command and you demand the stage. Sebagai pengacara. You know, betul awak. Sebelum dia dah buat performance, dia akan buat homework dulu, Adli. Dia kena mengenali siapa penonton dia. Now, how do I build a rapport with the audience? Ada abang kan, abang setuju juga kan, ada pelakon-pelakon yang macam ni. Ada. Pelakon yang berwatak, berkaliber, yang orang kata yang pelakon-pelakon method ni kan, bang. Tapi mengikut kita punya zaman, peredaran zaman sekarang, semua benda nak cepat, bajet yang ciput dengan semua benda yang nak pantas. Kalau semuanya nak mengikut macam Kak Uji cakap ni, nak kena ada homework semua tu, adakah dia tak bersesuaian dengan zaman sekarang? Dia macam ni. Berbalik kepada seni industri seni ni bukan belong to anak seni je. Tak. It's belong to everybody because it's very tempting to participate dalam industri. Betul. Semua orang nak participate. Tapi kita kena tahu, audience kena tahu, TV station and platform kena tahu. There are levels and categories, different aggregation of work in art. Betul. There's some parts memang influencer popcorn benda, ada some parts yang memang very into deep responsible work yang lebih genuine sifat dia. So industri secara keseluruhan kena check and balance kan benda ni. Kan sama ada TV swasta ke, TV kerajaan ke ataupun Finas sendiri pun maknanya check and balance. They are high concept, they are low concept. Boleh lah. Adalah Boleh. maksudnya. Boleh diterima. Cuma kepada semua newcomers, all benda-benda budak yang mungkin bukan anak seni pun, tak ada formal training pun, diorang kena dalam masa 50% diorang excited untuk participate, diorang kena try to be a bit more responsible on how they should learn and maknanya try to become the genuine one. Dan saya rasa between saya, Kak Oji dan juga semua generasi kedua, nama-nama yang disebutkan dalam playback tadi tu, I tengok diorang walaupun most of them I tak jumpa personal, I love them so much. Aku terasa macam diorang a part of my family. All the Husseins, all the Latif and all the because kita terasa macam satu kapal. Dan kita tahu, cuba kau check balik semua nama-nama ni, adakah dia orang controversial, heboh, melatah tak tentu pasal yang berindustri. Tak. Sebab kita ni dah second generation, kita bukan culture shock punya orang tau. kita dah datang dengan DNA, responsible, kita wise, more grounded, thinking, observing. You know? Kalau kelar tu dah, darah tu dah macam-macam color ada keluar tau. DNA kan. DNA, okay. Yang rosak ni bila masuk kosong Lampung and then riding on that for the other benefit yang lain. Betul lah, Awal. Okay, kita nak kasih panas. Memang betul. Saya pernah berhadapan dengan benda itu, Adlin. I don't know whether
whether you have... come on lah Kak Uji. You also. Alamak. Apa, macam mana tu? Ya Allah, akak jadi naga tasik cini dia. Lakon yang jenisnya tak hafal skrip, Dia tak boleh tak nak baca berlakon. pun. Hafal is one thing. Tak membaca pun. You know. Memang so, okay, kau nak berdepan dengan aku ni. Kalau aku boleh membuat persiapan, siapa engkau yang tak membuat persiapan? Awak, saya nak tambah sikit. Ya. Kau jangan potong aku dulu. Ya. Okey. Kenapa filem-filem kita hebat dulu, Salman kita hebat dulu? Konsep dia memang tak ada sekolah. Tetapi the Cathay Craze ataupun Shaw Astro Shaw Brothers, Brothers. itu adalah di universities. Practical works tau. Yes. Itu knowledge and experience punya school of thoughts. Basically macam tu. Betul. And then sekarang, bila budak-budak yang masuk ni tak tentu pasal tak ada arah, ada arah tujuan, tak ada knowledge, tak ada apa semua benda ni kan. Dan problemnya bila platform sendiri just riding on dia punya popularity on Instagram whatever juta-juta ni, sebenarnya this platform TV station dia tak investing on the talent development, which is orang dulu-dulu do that. Yeah. They develop that. Betul. Saya tak rasa Piramli akan sehebat Piramli, arwah ni semua nama-nama hebat ni tak akan sehebat itu kalau diorang ni bukan resident artist to that organisation, continuously crafting and until diorang mahir. Betul. Kita perlukan itu punya budaya kerja dalam Itu kita universiti sekarang ni. diorang lah masa Ya, zaman kita tu. perlukan benda tu. So kalau TV station keep on just riding on popularity je, you are creating all this sampah and rubbish. That is what I said, That's it. melacurkan seni. Okey. dah jadi hilang lah. Maknanya dia serve kepada low level of entertainment, but tapi dia tak develop to the maturity of the industry. Ya, come on. That is the- Orang-orang macam orang seni takkan marah sekiranya mereka pandai menjaga maruah seni tu kan. Betul tak? Ya, you patut menaikkan martabat Betul. seni. Semua kena responsible. Ya. Lagi-lagi policy maker, orang yang commission TV station producers, letak sedikit responsibility. Betul. Kita faham popularity itu penting, Betul. but don't damage the work. Betul. The beauty of the craft, The body of the craft and responsibility, everything. and then when you don't laugh, you kena laugh. Betul. This craft, you know, Betul. saya masih bertahan kerana the love. Betul. Mak ayah saya bertahan ketika itu kerana the love. Like I said, they were not paid ini kan. And they had a team kan. Betul. They had a team. You know, great team yang they don't backstab tau. Okay, now we brainstorm, we work serentak sekali. together. Dia kena berada dalam community. Yeah. All this influencer and everything, Betul. dia kena masuk in the community. Unity. The Yes. right community lah. Sebab Betul. banyak juga community kita yang koyak Arabah ni. Betul. Satuan ke whatever benda pun sesat juga cerita dia kan. The right people. Find the right people. Yes, you Okay. have to. You have to. Because when they speak on the same wavelength, baru you generate. Okay. Magic will happen. Awal kita tak marah kau ni. Tak, Kita tak. I agree. Dan Kita saya marah juga kau. saya juga tak cut abang ni. Tapi saya kena bawa pergi VT jap. Okay, Yes, kita tak kita ada buat meeting meeting ke? jap. Alamak. Saya tak cut abang. Go. Okay, Ah, go. Hurry up. Digelar $6 Million Man, susulan kutipan melebihi RM6 juta bagi filem Sembilu 2 yang diarahkannya pada 1995, legasi Datuk Dr. Yusof Haslam yang bermula hanya sebagai pak pacak diteruskan dua anaknya, Syamsul dan Syafiq Yusof yang dikenali sebagai pengarah muda box office. Syamsul menerusi filem Munafik 2, masih menduduki tangga teratas senarai 50 filem cereka terbaik dengan kutipan tertinggi iaitu RM37.74 juta, manakala Syafiq dengan Abang Long Fadil 2 yang merekodkan kutipan RM18.15 juta berada di tangga ke-8. Yusof adalah anak seni kelahiran Studio Merdeka yang seperti Malay Film Production dan Cathay Craze di Singapura menyaksikan kemunculan ramai bakat baru yang meneruskan legasi keluarga mereka. Kekaguman terhadap keupayaan pengarah, penulis skrin, penyunting, penerbit dan pelakon Aziz M. Osman pula dikaitkan dengan darah seni yang diwarisi daripada pasangan pelakon dan penyanyi popular 60-an Allahyarham M. Osman dan Afida S. Aziz didedahkan pada dunia seni seawal 1963 menerusi filem Ibu Ayam. Pada 1976, dia merangkul trofi pelakon kanak-kanak terbaik pada Festival Filem Asia ke-22 di Korea Selatan melalui filem Sayang Anakku Sayang arahan Allahyarham Datuk Jamil Sulong sebelum mengarah filem pertamanya Fenomena pada 1990 yang membuat kutipan RM1 juta berbanding kos hanya RM300,000. Selain Aziz, seorang lagi adiknya, Datuk Zulkifli M. Osman juga merupakan pelakon dan pengarah.
Masih lagi bersama kami dalam Spotlight. Saya nak tanya soalan kepada primadona Melayu kita, Oji Ahmad Daud. Kak Oji. Apa? Siapa selepas Oji Ahmad Daud? Tak kisahlah tadi tu ada berjuta follower ke apa ke, tapi yang penting bila sebut Oji Ahmad Daud, satu Malaya tahu, satu Malaysia tahu, semua orang gerun. Lepas ni katalah Kak Oji tak nak dah, aku nak bersara daripada dunia seni. Satu masa kenalah juga saya rasa. Siapa selepas Fauziah Datuk Ahmad Daud? Amat sukar ya saya untuk menjawab soalan itu. Dia macam ceritanya dah ada anak ke belum? Tanya Bukan. Ada, Siapa? tapi anak saya tak minat. Dia more to academics, anak saya. Bukan kalau bukan minat. Daripada susu gala Kak Oji nampak siapa yang nampak macam... Saya rasa tidak perlu menjadi Oji Ahmad Daud. Orang itu harus menjadi diri dia sendiri. Wow. Tetapi mungkin dia boleh mengambil formula seperti kita, apa yang kita lakukan. Betul. Dan terapkan di dalam minda dia dan di dalam jiwa dia. Dan dia harus ada matlamat bila dia memasuki industri ini. Macam saya ada matlamat. Daripada awal tak suka sampai suka dan saya tanam matlamat. No, I want to leave a legacy. Okay? That is now I have that in mind. Alright? Maka itu I share whatever experiences I have with the young generation. Saya ralat dan kecewa apa yang berlaku sekarang ini. So kalau bagi saya... Luar kan? Dia nak luar lah ni sekejap. So berbalik kepada tadi, tak perlu sesiapa menjadi Oji Ahmad Daud. Jadi diri anda. Because you have your own strength. Saya yakin itu kan. Okey. Kalau sekarang ni zaman akak dah berpuluh tahun dalam industri kan. Dah nak masuk 5 dekad. Dah masuk 5 dekad. Bila akak buat kerja, perak lah. Bila akak bekerja berkarya, akak masih lagi tak terbayangkan nama baik arwah ayah, arwah ibu masih lagi ke, ataupun sekarang ni aku bawa nama perjuangan Oji Ahmad Daud? No. Saya harus berpegang kepada Saadia Ahmad Daud. Itu yang membuat saya bila saya memasuki ruang ataupun menerima jua naskah dan karya itu, saya sudah mendidik diri saya untuk saya tidak mahu mengecewakan si penulis skrip. Itu school of thought mak saya dan Jin Samsudin. Okay, that was my sifu. Okay, dan tidak mahu mengecewakan mereka yang telah memberi amanah ini kepada saya. Wow. Dan para juri yang menobatkan saya. Ya. You know, I cannot do that. Sampai sekarang ada rasa terjawab lagi? Kepada juri yang dulu-dulu bagi hadiah I award will tu? not do that. I will not do that. That's me. Itu saya. Orang tak perlu bersetuju dengan saya. Betul. Tapi itu adalah saya. Tak, saya kagum bila saya tahu, sampai sekarang rasa appreciative tu ada lagi kan? Yes. Like I said lah awal, orang menghargai kita, you know. Kita pernah jadi juri adlin dan kita tahu. So, maka itu kadang-kala bila kita menonton balik mereka yang telah merangkul anugerah ini, kita rasa macam ralat. Saya rasa ralat kerana mereka tidak mahu explore lagi. Kan? They don't want to be adventurous because you have to explore your mind. You tak boleh jadi stagnant. Bukan saja yang baru, tetapi ada juga yang lama yang redundant. Sebab sekarang kerana malas. Sebab sekarang ni lain Kak Oji. Sekarang ni macam, yang guys, jangan lupa undi saya, untuk anugerah ni, I love you all. Dah, settle. No, dekat Hollywood pun ada popularity and also the best. Tetapi mereka yang wujud yang baru-baru ini, pengisian jiwa itu padat. Dia bukan asbol aja masuk dalam industri. Asbol tu asal boleh. Itu bahasa industri. Abang, ada orang kata, abang ni lantang bersuara sebab abang ni senior. Abang ni anak legend. Adakah sebab itu abang rasa abang lantang bersuara? Menyuarakan ketidakpuashatian ke pendapat luahkan, Din. Mak cakap, arwah bapak saya, Tompel, dia ni mendeling. Dia memang suara tinggi. Mendeling tu apa? Mandaling bangsa. Mandaling tu bahasa suku lah. Suku Melayu. Mendeling ni. Dia orang, arwah bapak saya, dia cerita dia, jangan cakap tak boleh. Kalau cuba mesti boleh. Itu satu. Maknanya dia punya critical thinking, maneuvering idea, find solution, itu dah memang ada. And then dia memang positif saja. Memang boleh saja. Dan bila bercakap, memang lantang suara dia. Dan apa yang saya rasa menyamai yang saya warisi arwah bapak ni adalah saya punya critical thinking, creative thinking, analytical thinking. Itu saya rasa even Badul, emak dan adik-adik saya dah cakap tu, dia kata Adlin ni kepala otak bapak ada kat dia. Dia cakap. Dan benda tu pun of course lah. Aku 8 bulan, bapak meninggal. Jadi itu betul-betul the genetic and DNA in the blood. Plus dengan ruminasi dek punya ni. Dan menjadikan aku tu seorang akulah. Dan awal, apa-apa benda yang aku buat memang bukan
buat-buatan, bukan Memang gini-gini. inilah dia. I'm just being myself, the true me. That's why sometimes kadang-kadang problem yang aku hadapi adalah apabila aku terlalu berterus terang. Aku terlalu direct forward. Kalau kita tengok, kalau Yeah. tengok Abang Badul dengan Mak Mah kan sangat lembut. Cakap pun kan macam lembut. Abang ni breed lain ni saya rasa. Abang dia memang pam. Abang Badul kita borak dengan dia macam cara dia lembut sikit Lembut sikit pasal sekarang ni dia dah berusia sikit. Kalau zaman muda-muda dia, kau setakat kau bercakap dia, easily dia bahankan kau. Dia punya gurau tu lah kan. Tapi kemungkinan maknanya saya pun masa Abang Badul tengah betul, saya pun masih kecil lagi. Saya masih tengok apa benda lah dia orang buat ni. Tapi kelakar lah mamak ni, rupanya Badul. Sama juga. Umur aku 12 tahun, baru aku betul-betul masuk di akal. Dia orang cakap, itulah bapa engkau, Aman Tompel. Oh iya ke bapa aku? Punyalah aku tak nak ambil tahu. Faham tak? Jadi sekarang kalau nak dicakap tentang kenapa aku jadi macam ni, sebab cerita dia macam ni lah. Aku rasa wisdom dan kebijaksanaan yang aku ada, sensitivity aku terhadap benda tu, datang daripada bapa aku, mak aku, Badul, dan aku dah mengalir dah ni. I am the genuine one. If you like it or don't like it, I have that and I contain semua benda-benda tu. That is why dengan saya of course saya akan meraihkan segala apa-apa effort sama ada di anak seni, selebriti atau semua yang nak bertanggungjawab dengan karya secara bertanggungjawab dengan baik. I'm in. I will welcome them like my brothers and sisters. Betul. Kan? Tapi kepada yang wannabe touch and go ni, saya tak boleh stop orang untuk participate dalam industri, but I akan rasa macam, well, you just behave, don't tarnish whatever benda yang Don't tarnish. That's the word. Okay, kita ada masa sikit saja lagi ni. Macam mana kita nak panggil kita kena 4 jam. Apa pula? Macam mana kita nak pastikan generasi yang akan datang masuk industri ni sebab memang betul-betul nak beraksi, nak bakat cinta. Benda kita mula dengan Kak Ji. Bukan sekadar nak glamour ataupun bukan sekadar nak dapatkan semua pendapatan sahaja. Berlakon ini bukan hanya masuk cakap dialog aja, Dek. Bukan. Tu dia. Itu yang keterujaan mereka hanya tu je, Adeline. Masuk set, dapat jumpa hero handsome, hero jambu, hero remaja punya hero, tak tahu sesiapa, influencer ke segala macam. Oh, teruja sangat nak cakap dialog. Dia cakap apa pun dia tak faham. Betul. Betul saya cakap ini. No, that's not acting to me. I mean, people don't have to agree with me, but that's how I define. Tapi nanti dia kata, alah Fazia Ahmad Daud overacting. Aku overacting, aku overacting. Aku dah berapa award engkau yang mengatur aku? Apa kau dapat? Aduh. Kan? Aku dah berapa award? Maksudnya kena pergi kelas-kelas lah sebelum bergelar. Important. Whatever you do, you have to prepare. You have to have knowledge. Ilmu itu sangat wajib ada dalam diri kita. Nak jadi scammer pun kau kena ada ilmu. Kau tak kau kena scam. Tu dia. Dengar tu daripada legend kita. Abang Adlin, sikit je bang. Sikit. Kasih panjang lagi. Panjang ni. Tak, simple je. Maknanya kepada newcomers ni, maknanya sama juga dengan platform. Ni two parties kena get involved. Jangan just riding on popularity dengan kelampungan, kekosongan yang maybe korang akan dapat apa yang korang dapat, tapi korang akan timbulkan banyak problems and challenges to the real production. Betul. Jadi proses tu jadi tak genuine dan itu akan mematahkan benda. Jadi kepada mereka-mereka yang nak masuk ke bidang ni kena betul-betul responsible dengan work diorang. Tak kira jalan mana diorang datang dengan TikTok ke dengan apa whatever benda, tapi bila when you get in you have to behave, adapt and try to behave like the artist yang genuine. TV platform pun sama juga. Maruah kena jaga. Don't just riding saja. You need to develop your talent. Yang kau dapat betul, spend a bit more time ni untuk develop dia punya skill. Terima kasih banyak-banyak. Mindset. Terima kasih kita ucapkan kepada Adlin Ahmad Ramli. you, Terima kasih Fazia, Dato' Ahmad Thank Daud. you, Terima kasih Thank you, banyak-banyak. Adlin. Saya setuju, 1 jam tak cukup kalau kita jemput orang-orang yang berkarya, yang berdarah seni macam ni. Dan terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Kalau nak tahu apakah topik yang kita akan bincangkan minggu depan, pastikan anda bersama kita minggu hadapan untuk satu lagi episod Spotlight Tanpa Prejudis. Terima kasih banyak-banyak Kak Uji. Terima kasih banyak. Terima kasih Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. banyak-banyak. Dah puas luar ke? Kita jumpa lagi minggu Tak, tak, depan kita buat show dalam kita rancangan lah. Spotlight Tanpa Prejudis. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe everyone. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Tokek dia nak mari pula. Awak ni banyak karut dah awak ni. Itulah kuat sangat tak cerita tu. Kita nak kena jumpa pocong tu pukul 12.
masalah. Pocong pak ada hati juga kan? Ini pocong educated. Tapi masalah sekarang. Terupalah mentera yang trauma semua kita. Lihat dulu ni. Buah mangga. Buah apple.